Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, untuk Sains Tingkatan 2, hari ini kita akan masuk bab 7, keelektrikan dan kemagnetan, dan subtopik yang 7.1, keelektrikan, dan ini adalah part 1 yang mana kita fokuskan kepada elektrostatik sahaja. Okey, jadi kita lihat apakah maksud tenaga. Okey, tenaga ialah keupayaan untuk melakukan sesuatu kerja. Jadi, untuk melakukan kerja, kita perlukan tenaga. Dan tenaga, in English, kita biasa sebut sebagai energy. Okay. Untuk energy ini ataupun tenaga ini, jadi simbolnya ialah E besar, iaitu daripada perkataan energy. Dan SI unit untuk tenaga ini ialah Joule. Joule, atau singkatannya ialah J besar. Okay. Jadi tenaga ini sangat penting untuk melakukan kerja. Tanpa tenaga, kerja tidak dapat dilakukan. Okey, selain daripada melakukan kerja ya, sebenarnya tenaga ini banyak lagi fungsi-fungsi yang lain. Okey, yang pertama sekali adalah seorang pakcik sedang mengangkat galian daripada kawah gunung berapi, iaitu sulfur. Okay. Jadi kerja ini agak berat kerana perlu mengangkat beban yang berat dalam jarak yang jauh dengan mendaki kawah gunung berapi dan sebagainya. Jadi untuk melakukan kerja berat ini, tenaga yang diperlukan adalah sangat banyak. Okay. Dan seterusnya kita dapat lihat di sini ada pokok yang mana memerlukan cahaya matahari, tenaga cahaya daripada matahari untuk pembesaran, untuk melakukan fotosintesis dan sebagainya. Seterusnya ialah lampu sebagai tenaga cahaya yang dapat membekalkan cahaya kepada kita pada waktu malam terutamanya, dan juga pada waktu siang di tempat yang gelap. Dan akhir sekali ialah petrol, iaitu tenaga kimia yang mana dapat menggerakkan kenderaan, seterusnya menukarkan kepada tenaga kinetik yang mana dapat membantu kita ataupun objek kita untuk bergerak. Okey, dan ini adalah contoh-contoh kegunaan tenaga. Banyak lagi kegunaan tenaga yang lain yang kita akan explore lagi hari ini. Okey, jika anda ada sebarang idea ataupun daripada melalui pembacaan ataupun hasil daripada Google anda tentang tenaga, maka baik, tadi cikgu ada cakap terdapat pelbagai lagi fungsi-fungsi tenaga dan juga tenaga-tenaga yang lain selain daripada yang kita sebutkan tadi. Okey, dan ini adalah sebuah penting untuk kita tengok lebih mendalam atau jenis-jenis tenaga-tenaga yang lain dalam bentuk tenaga yang lain. Okey, kita mulakan dengan yang pertama, iaitu tenaga bunyi. Ini yang kita selalu suka. Kalau kita nak tengok YouTube pun kita kena dengar bunyi kan. Okey, seterusnya ialah tenaga kinetik. Ini pun kita suka. Contohnya kita berlari, kita berjalan, naik motor, naik basikal, naik kereta. Okey, dan seterusnya ialah tenaga elektrik. Ya, ini sangat penting. Kalau tak ada, handphone pun tak boleh nak on. Okey, seterusnya ialah tenaga cahaya. Of course lah, ini sangat penting supaya kita dapat membaca pada waktu malam, dapat tengok TV, dapat tengok handphone juga. Okey, seterusnya adalah tenaga kimia. Okey, nampak macam, wow, apakah tenaga kimia? Tapi tenaga kimia sangat penting dan ini yang awak sentiasa ambil setiap hari. Okey, dan seterusnya adalah tenaga haba untuk memanaskan. Okey, seterusnya adalah tenaga nuklear. Okey, seterusnya adalah tenaga keupayaan, graviti. Dan satu lagi tenaga keupayaan kenyal. Okey, ini adalah contoh-contoh bentuk tenaga yang wujud di dunia ini yang kita pun selalu pakai. Okey, mari kita lihat satu persatu contoh
bagi tenaga elektrik. Okey, tenaga elektrik ini adalah contohnya, iaitu kita boleh nampak pencawang elektrik daripada hutan, daripada stesen janakuasa yang mana mengangkut ataupun menghantar elektrik melalui kabel yang panjang sehinggalah sampai ke rumah kita. Okey, seterusnya ialah tenaga kinetik. Ini adalah contoh tenaga kinetik. Kita boleh nampak kanak-kanak ini sedang berseronok dengan mengayun buaian. Jadi buaian itu bergerak. Jadi tenaga kinetik adalah tenaga yang terdapat pada setiap objek yang sedang bergerak. Okey, seterusnya adalah ini adalah vektor nuklear. Kita boleh nampak kat sini vektor nuklear. Dan ini melibatkan bahan radioaktif untuk menjanakan elektrik dan pelbagai lagi sebenarnya tenaga nuklear ini. Okey, seterusnya ialah tenaga bunyi. Okey, tenaga bunyi ini adalah contoh tenaga bunyi, iaitu alat muzik. Kalau drum ni kita boleh dengar ceng-ceng kan. Okey, sangat kuat. Okey, seterusnya adalah tenaga haba. Tenaga haba of course lah melibatkan api. Contohnya yang ini, api ini biasanya kita bakar. Kita akan pasang api apabila kita berada kat dalam hutan yang sejuk, ataupun untuk menghalau binatang buas. Seterusnya ialah tenaga kimia. Apakah dia tenaga kimia? Tenaga kimia contohnya ialah burger. Burger? Contoh burger ni adalah tenaga kimia, contohnya adalah makanan yang kita makan sendiri. Dan mana tenaga kimia yang kita makan itu akan digunakan tenaganya untuk melakukan kerja-kerja. Sebab tu cikgu cakap tadi, tenaga kimia adalah antara tenaga yang awak selalu pakai. Selain daripada makanan, tenaga kimia juga melibatkan contoh lain seperti lilin. Sebab lilin ini melibatkan berasal daripada bahan kimia. Seterusnya adalah tenaga keupayaan graviti. Ya, kita boleh nampak kat sini buah kelapa. Ni buah kelapa ni berada jauh tinggi di atas pokok. Jadi semakin tinggi sesuatu objek daripada permukaan bumi, maka tenaga keupayaan gravitinya juga adalah tinggi kerana ianya berada jauh daripada tarikan graviti. Dan seterusnya adalah tenaga keupayaan kenyal. Ya, ini adalah contoh tenaga keupayaan kenyal yang melibatkan elastik spring ini. Kalau anda lihat di sini adik yang boy ni sedang duduk ke bawah, jadi ianya memampatkan spring di belah sini, tetapi kakaknya berada di ke atas dan ianya meregangkan spring ini. Ada banyak lagi contoh lain, contohnya memanah, getah dan elastik dan sebagainya. Dan akhir sekali untuk cahaya, tenaga cahaya yang kita biasa tengok, yang biasa pakai ialah lampu kita lah. Lampu. Cikgu lukis. Yang ni special sikit kita lukis. Ataupun lilin. Lilin juga mengeluarkan cahaya. Ataupun api. Api juga mengeluarkan cahaya. Anything yang mengeluarkan cahaya adalah menggunakan tenaga cahaya. Selain daripada tu, handphone anda sendiri pun yang anda tengah gunakan sekarang ni, laptop juga mempunyai tenaga cahaya. Jadi ini adalah contoh-contoh tenaga yang ada di bumi, yang ada kita gunakan pada setiap hari, yang membantu kita untuk meneruskan kehidupan. Mari kita lihat pula sumber-sumber tenaga. Kita akan teruskan dengan sumber-sumber tenaga. Sumber-sumber tenaga ini ialah sumber yang mana kita hendak menjanakan tenaga-tenaga yang telah pun kita sebutkan tadi. Contohnya, tenaga nuklear. Ianya berasal daripada bahan radioaktif yang dijanakan di stesen jana kuasa vektor nuklear. Itu adalah sumber-sumber tenaganya. Jadi kita tengok contoh-contoh lain. Tenaga cahaya contohnya tadi kan. Biasanya sumber tenaganya ialah daripada matahari. Dan contoh lain juga adalah daripada elektrik kan. Tapi sumber tenaga cahaya yang paling utama adalah matahari. Yang kedua, sumber tenaga yang penting terutamanya di Malaysia ialah daripada air.
kerana tenaga elektrik kita banyak dijanakan daripada air kerana mempunyai stesen hidroelektrik iaitu empangan yang banyak. Seterusnya ialah angin. Ya, ada sesetengah negara ya, dia mempunyai ladang yang sangat besar. Jadi mempunyai angin yang boleh melalui kawasan yang lapang dengan banyaknya. Jadi kita akan menggunakan menjadikan angin ini sebagai sumber tenaga. Okey, seterusnya ialah geoterma. Geoterma ini adalah tenaga yang panas daripada bumi. Okey, kita sebut geo. Geo biasanya adalah daripada bumi lah. Okey, jadi tenaga haba itu kita perolehi daripada bawah bumi. Okey, seterusnya yang kita banyak pakai di Malaysia juga ialah bahan api fosil. Okey, apa dia bahan api fosil ini? Bahan api fosil ni ada 3. Okey, yang utama sekali yang kita selalu pakai adalah petroleum. Okey, seterusnya adalah gas asli untuk memasak kan. Dan seterusnya ialah arang batu. Di Malaysia, arang batu ini adalah antara bahan yang paling utama dalam menjanakan elektrik di Malaysia. Okey, selain daripada hidroelektrik. Okey, seterusnya selain daripada bahan api fosil ialah ombak. Ombak di tepi laut. Okey, dan seterusnya adalah biogesim. Biogesim adalah tenaga yang kita boleh dapat daripada bahan-bahan yang telah pun kita buang, iaitu hasil kumbahan ataupun hasil buangan kita sebagai manusia, hasil ataupun najis haiwan dan juga sisa-sisa tumbuh-tumbuhan yang telah pun mati dan telah pun yang dituai. Okey. Jadi kita peram sehinggalah ia menghasilkan gas metana. Jadi gas metana ini adalah sumber tenaga yang dihasilkan daripada sumber tenaga iaitu biogesim. Bio ini datang daripada perkataan benda-benda hidup yang melibatkan manusia, haiwan, tumbuhan dan juga mikroorganisma. Okey, dan akhir sekali adalah bahan radioaktif yang mana akan menghasilkan tenaga nuklear. Okey, contoh-contoh bahan radioaktif ini ialah uranium, plutonium dan sebagainya lah, banyak lagi. Plutonium, okey, radium dan sebagainya. So ini semua sumber-sumber ini kita gali daripada bawah tanah dan kita menggunakan tindak balas berantai di dalam reaktor nuklear untuk menghasilkan tenaga nuklear yang besar. Okey, mari kita lihat contoh-contoh gambarnya. Okey, matahari. Okey, tak kena matahari kan? So ini adalah matahari kita, iaitu sumber tenaga yang paling utama. Tanpa matahari, semua benda hidup akan mati di bumi ini. So inilah sumber tenaga utama kita, matahari. Seterusnya ialah air. Dan ini adalah contoh sumber yang melibatkan air. Kita bina empangan daripada air, yang mana air yang pada kedudukan yang tinggi dengan tenaga keupayaan graviti yang tinggi akan mengalir dan memusingkan turbin menukarkannya kepada tenaga kinetik. Tapi sumbernya adalah air di empangan. Okey, seterusnya adalah angin. Ini contoh kincir angin yang mana apabila angin melalui kincir angin tersebut, angin dapat memutarkan kincir angin ini dan memutarkan motor yang ada pada kincir angin ini. Jadi apabila turbin dan motor ini berputar, maka tenaga elektrik dapat dihasilkan dan kita boleh gunakan. Okey. Dan seterusnya adalah geoterma. Ini adalah contoh stesen janakuasa geoterma yang mana memperolehi haba daripada bawah tanah. Kita pun tahu ya, bawah bumi ini suhu sangat tinggi, tekanan pun tinggi. Jadi dengan suhu yang tinggi akan dapat membantu memanaskan pelbagai bahan pemanas di dalam stesen janakuasa yang mana dapat memutarkan turbin dengan steam yang tinggi tekanannya. Okey, dan seterusnya adalah bahan radioaktif ya, yang mana kita gali daripada bawah tanah dan kita gunakan di dalam reaktor nuklear.
okey, dengan tindak balas yang laju menghasilkan tenaga nuklear. Seterusnya adalah tenaga biojisim, daripada sumber biojisim, iaitu sisa-sisa haiwan, sisa-sisa tumbuhan yang mana kita peramkan di dalam ni bekas ini, okey, dan kita biarkan sehingga gas metana dikeluarkan. Jadi gas metana itu akan dikumpulkan dan seterusnya digunakan. Okey, seterusnya adalah sumber tenaga daripada ombak. Okey, ombak yang lalu dan menghempas pantai itu digunakan untuk memutarkan turbin di sini. Jadi akibat daripada putaran turbin ini akan menghasilkan tenaga elektrik. Dan last sekali adalah bahan api yang cikgu cakap tadi, petroleum, gas asli dan arang batu. Ini adalah contohnya. Okey, petrol dan diesel yang kita selalu guna untuk isi kereta, lori, motosikal dan even kapal terbang pun sama. Okay, kita tetap menggunakan bahan api fosil. Okay, dan ini adalah sumber-sumber tenaga. Dan sumber tenaga ini ada yang boleh diperbaharui, ada yang tidak boleh diperbaharui. Ada yang mencemarkan alam, ada yang sebenarnya sangat baik untuk kelestarian alam sekitar kita. Itu adalah sumber-sumber tenaga dan juga jenis-jenis bentuk tenaga. Sekarang ni kita nak masuk ke satu perkara yang baru, iaitu kita sebut sebagai elektrostatik. Apakah itu elektrostatik? Okey, soalan yang pertama cikgu nak tanya ialah, pernahkah anda terkena renjatan elektrik ketika menyentuh troli yang telah pun anda gerakkan di pasaraya? Mesti pernah kan? Okey, ini kenapa? Ini adalah kerana terdapat cas elektrostatik pada troli tersebut yang menyebabkan anda akan berasa renjatan elektrik apabila menyentuh troli tersebut. Okey, bagaimanakah ianya berlaku? Okey, cas elektrostatik ini sebenarnya adalah cas elektrik statik yang dipindahkan. Okey, ianya dipindahkan ya. Ini adalah keyword yang penting, di antara badan kita ke troli. Disebabkan itulah kita berasa ada renjatan elektrik berlaku. Ini kerana sebenarnya troli ini telah pun bertukar casnya. Okey, jadi kita akan terangkan dengan lebih jelas nanti. Sebelum kita belajar lebih detail, lebih mendalam tentang elektrostatik, cikgu nak kita ulang kaji dahulu tentang atom. Okey, kenapa kena belajar tentang atom? Ini sangat penting dan berkaitan dengan charge. Okey, atom anda telah mempelajarinya ketika dalam sains tingkatan 1, yang mana kita tahu atom adalah unit paling kecil bagi sesuatu objek, yang mana kita tidak dapat lihat dengan mata kasar sekalipun menggunakan mikroskop cahaya yang biasa kita gunakan di makmal. Tidak dapat dilihat. Okey, dan atom yang paling kecil bagi suatu objek ini sebenarnya bukanlah yang paling kecil. Yang kita anggap paling kecil ni bukanlah yang paling kecil, kerana atom ini sebenarnya terdiri daripada 3 lagi yang penting. Okey, yang itu yang kita kenali juga sebagai proton. Dan satu lagi neutron. Okey, dan ini dikumpulkan di tengah-tengah atom yang mana kita sebut sebagai nukleus. Okey, dan kedua-dua ini duduk di tengah-tengah dan kita sebut sebagai nukleus atom. Okey, di luar atom ini pula terdapat sesuatu yang mengorbit atom ini. Okey, sebabkan dah tak ada ink. Okey, cikgu gunakan pen warna merah pula. Okey, ini adalah orbit ya. Jadi apakah yang mengorbit sebenarnya? Okey, yang mengorbit ini yang cikgu gunakan yang pen warna hijau ini. Okey, ini kita sebut sebagai elektron. Jadi kita nampak di sini ada 3 yang paling penting, iaitu proton, neutron dan elektron. Okey,
Proton ini biasanya kita gunakan simbol P kecil dan mana ianya P proton, P positif. Jadi ianya bercas positif. Bagi neutron pula simbolnya adalah N kecil. N kecil dan ini ialah neutral. Jadi ianya tiada charge, neutral. N neutron, N neutral. Mudah nak ingat. Dan last sekali adalah elektron. Okey. Elektron simbolnya yang biasa kita tulis adalah E kecil, E tanda kat situ. Dan disebabkan ada tanda ni nak senang ingat, oh ada tanda negatif. Jadi ianya bercas negatif. Okey. Jadi disebabkan elektron sahaja yang berada di luar orbit luar, di petala yang luar, jadi elektron ini sifatnya ialah ianya mudah untuk dipindahkan. Okey, ataupun mudah tertarik. Okey, dan ianya juga bersifat ringan kerana dianya ringan. Jadi dia mudah untuk dipindahkan. Dan ianya berada di orbit yang luar berbanding dengan proton dan neutron. Proton dan neutron ini kekal di dalam nukleus dan tidak mudah untuk dipindahkan. Ianya tidak bergerak. Dikomparekan dengan elektron. Dan ini adalah struktur atom. Jadi, kita sudah pun mengetahui bahawa proton bercas positif, neutron bercas neutral dan elektron bercas negatif. Jadi, bagi menerangkan tentang cas elektrik, kita ada 3 bahan-bahannya yang bercas ni. Okay, yang pertama, of course lah bercas positif. Okay, bercas positif. Yang kedua adalah bercas negatif. Dan yang terakhir sekali adalah bersifat neutral. Setiap bahan-bahan ini adalah berbeza. Contohnya ya, jika anda ada pen ini, jika anda gosok-gosokkan dan berlaku geseran, jadi pen ini juga akan berbeza charge-nya. Mungkin ianya bercas positif ataupun mungkin negatif ataupun mungkin akan kekal neutral. Kita tak tahu yang mana satu. Nanti kita akan belajar ya. Okey, dan apakah maksud bercas positif? Apakah maksud bercas negatif? Dan apakah maksud hanyalah bercas neutral? Tidak ada cas apa-apa pun sebenarnya. Dia neutral. Okey, sebenarnya bercas positif ini bermaksud ianya banyak cas positif berbanding dengan cas negatif. Bukanlah bermaksud negatif tak ada langsung. Masih ada negatif. Tapi negatifnya adalah lebih rendah berbanding dengan positif. Ini bermaksud yang positif adalah protonnya. Jadi P kecil dia iaitu proton dia sebenarnya adalah lebih banyak daripada nilai elektron. So ini bermaksud bercas positif. Apabila sesuatu bahan itu banyak proton tapi elektron yang lebih rendah daripada proton, jadi ianya bercas positif. Walaupun mungkin proton 5, elektron 4, tapi ia hanya lebih satu saja, tapi ianya tetap bercas positif kerana berlebihan proton. Okey, bagi yang bercas negatif pula, ianya sama juga lebih kurang, tapi ianya mempunyai cas negatif yang lebih banyak berbanding dengan cas positif. Okey, jadi ini bermaksud nilai proton dia adalah lebih rendah, lebih sikit berbanding dengan elektron. Elektron adalah lebih banyak di dalam bahan ataupun objek yang bercas negatif. Sementara bagi neutral pula, cas positif adalah sama banyak dengan cas negatif. Jadi, nilai protonnya adalah sama dengan bilangan elektron. Okay, jadi kita nak lihat pula bagaimanakah rupa ciri-ciri cas elektrik ini. Cas elektrik kita tahu ya, ada positif dan ada negatif. Ini adalah cas elektrik. Okey, dan jika cas positif didekatkan dengan objek yang bercas positif juga, jadi kedua-duanya akan bergerak ke arah yang bertentangan. Kerana positif tidak mahu dengan positif. Dia tidak mahu dengan cas yang sama.
Macam kita manusia, kita tak mahu lelaki dengan lelaki. Jadi kita akan menjauhi, saling menjauhi. Okey? Jadi ini kita sebut sebagai cas-cas ini, cas-cas yang sama ini akan saling menolak. Okey, ini istilah yang kita pakai, saling menolak. So menjauhi satu sama lain. Sama juga dengan cas apabila cas negatif didekatkan dengan cas negatif. Contohnya perempuan dengan perempuan. Of course lah tidak tertarik. Okey. Jadi satu akan ke kiri, satu akan ke kanan. Jadi apabila negatif dengan negatif, ianya juga saling menolak. Ianya berbeza ya jika positif dengan negatif ataupun negatif dengan positif. Okey, kedua-dua ini adalah cas yang berbeza. Jadi apabila cas yang berbeza, ianya akan saling tertarik, saling menarik antara satu sama lain. Okey, jadi ianya lebih akan mendekati antara satu sama lain lah. Tertarik, berlaku satu daya untuk mendekatkan kedua-dua cas ini. Tapi kita pun sudah sedia maklum bahawa apabila proton dan elektron ini, elektron adalah lebih ringan dan boleh dipindahkan. Jadi yang elektron ini akan tertarik ataupun bergerak ke arah proton. Jadi kita lihat pula tentang troli di pasar raya yang kita selalu guna untuk membeli barang-barang keperluan kita, kan? Okey, kenapa berlaku renjatan apabila kita telah pun memegang troli yang dah bergerak lama? Okey, ini kerana cas elektrostatik dihasilkan melalui troli ini. Melalui geseran sebenarnya, geseran troli. Okey. Cikgu tambah troli. Okey, bila geseran berlaku antara dua atom yang berbeza, okey, dan baik, sebagai contoh, jika tangan anda kerap kali memegang ke arah troli tersebut dan menggosok-gosokkan troli tersebut sambil berjalan, okey. Jadi ini kita jadikan dia sebagai satu dan troli ini sebagai dua. Jadi apabila atom dekat satu ini ianya bersentuhan dengan troli, maka ianya akan bercas positif. Kerana elektron akan mula dipindahkan. Okey, manakala bagi yang kedua iaitu troli di sini akan bercas negatif. Kerana telah pun menerima elektron. Elektron yang banyak masuk ke atom yang kedua. Jadi bila elektron banyak, ianya akan bercas negatif. Sedangkan yang memindahkan elektron ataupun yang elektron telah terpindah, maka ianya akan bercas positif kerana bilangan elektron adalah lebih banyak berbanding proton. Dan ini pula proton, proton adalah lebih banyak daripada elektron. Sementara untuk yang negatif, proton adalah lebih sikit berbanding elektron. Okey, bagi sikat pula, contohnya di sini ya, jika kita mempunyai sikat, kemudian kita gosokkan dengan kain yang berbulu, okey, dan selepas digosok kain dengan kain yang berbulu tersebut, sikat itu dapat menarik cebisan-cebisan kertas yang berhampiran dengannya. Contohnya dekat sini ya, kita ada cebisan-cebisan kertas yang kita dah koyak-koyakkan yang terdiri daripada yang mana cebisan-cebisan kertas ini adalah bercas neutral, mempunyai proton dan elektron yang sama banyak. Tetapi apabila setelah digosok ya, sikat ini dapat menarik sebahagian daripada cebisan-cebisan kertas ini ke arahnya. Mengapakah ianya berlaku? Okey, jadi kita nak lihat kenapa. Okey, sebelum digosok dengan kain yang berbulu ini, jadi sikat sebenarnya bercas neutral, iaitu mempunyai bilangan proton yang sama banyak dengan bilangan elektron. Tetapi selepas digosok dengan kain yang berbulu yang mempunyai fabrik yang tekstur yang halus-halus, okey, yang berbulu, maka elektron daripada kain bulu akan berpindah ke sikat. Okey.
elektron yang dipindahkan. Ingat ya, elektron saja yang berpindah, proton di dalam nukleus atom itu tidak berpindah. Okey, jadi ia berpindah daripada kain ke sikat. Kerana kain ini mempunyai luas permukaan yang halus, yang kecil, jadi ianya lebih mudah untuk dipindahkan. Okey, seterusnya sikat apabila menerima elektron daripada kain bulu tadi, dia dah dapat elektron. Elektron ni banyak negatif-negatif masuk kat sini. Okey, negatif daripada kain. Jadi, sikat ini akan berlebihan elektron. Kerana terima elektron yang banyak daripada kain. Jadi, sikat akan bercas negatif. Kerana elektronnya lebih banyak daripada proton. Okey, jadi elektron pada sikat ini akan menarik charge positif yang ada pada kertas ini yang asalnya neutral. Jadi yang apabila charge-charge positif ini ditarik ataupun tertarik dengan elektron yang banyak di sini, jadi ianya akan menghampiri sikat tersebut. Jadi kertas-kertas ini seterusnya akan melekat-lekat kepada sikat. Kerana positif itu tertarik ke negatif.